السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita sambung muka surat 179, sambungan daripada muka surat 175, objek berfikir ataupun tafakkur itu adalah banyak. Di antaranya kita dah bincang 1, 2, 3. Pagi ini kita bincang, kita lihat pengajaran yang keempat. Berfikir tentang ancaman-ancaman Allah dengan jalan menjauhi akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh Allah pada musuh-musuhnya dan hal-hal yang telah disiapkan oleh Allah buat mereka berupa siksaan dan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang pujar atau pujur disebut sebagai orang yang suka melanggar perintah Allah, yakni derhaka. Lafi jahim, lam adalah litta'lil, bahawasanya kata Allah, mereka sesungguhnya berada di dalam neraka. Maksudnya, kalau dikatakan lam tulil mik, boleh juga. Nah, lafi jahim, lam tulil milk, maksudnya ialah bahawa orang yang pujar mereka akan memiliki ataupun mendapat azab neraka.
Bila kita lihat ayat di bawah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman untuk lebih luas dan lebih jelas. Apa dia kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 40? Fakullan. Nah, kullu tu semua ataupun tiap-tiap. Di sini lapasnya fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing ataupun tiap-tiap mereka akhadna bidzambih. Kami siksa mereka dengan sebab dosanya. Tadi dia kata wa innal fujjar ataupun fujur, jamak daripada fajara. Maknanya orang yang suka menderhaka. Jadi fujar ataupun fujur itu jamak, maknanya orang-orang yang suka menderhaka kepada Allah. Apa jenis kederhakaan dia? Maka kata Allah dalam ayat Al-Ankabut ni, fakullan akhadna bidzambih. Manusia diturunkan Allah Ta'ala azab kepada mereka berdasarkan kepada apa dosa yang mereka lakukan. Kalau dosa derhaka kepada ibu bapa, lain siksanya. Kalau orang yang berzina, lain siksanya. Orang yang meninggalkan sembahyang, lain siksanya. Orang yang melakukan perkara terkutuk yang melanggar luar ataupun di luar tabi'i manusia, liwat, lain dosanya. Sebab itu kata Allah, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara azab atau siksa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, iaitulah arsalna alaihi hasiba, yakni kami timpakan kepada mereka hasiba, yakni hujan, yang bercampur dengan batu. Okey. Tuan-tuan, sebab itu hujan ni ada dua. Satu hujan rahmat, satu hujan bala. Hujan rahmat ni dia turun ala kadarnya. Cukup untuk manusia bertambah ataupun naik air sungai, isi semua lembah-lembah, tanaman jadi subur. Hak tu hujan nikmat. Ada yang hujan ni hujan sebaliknya, membawa malapetaka. Contoh yang berlaku di beberapa buah negeri. Hujan lebat, habis barang, kereta, rumah, malah ada nyawa juga terkorban. Apatah lagi kalau hujan tersebut adalah berupa batu. Kan? Agak-agak kalau hujan batu datang, berapa juta kereta rosak. Cermin habis, pecah. Okay. Jadi di zaman turunnya azab, yakni nabi-nabi terdahulu, mereka tak adalah pakai kereta macam sekarang ni kan. Jadi timpakan kepada mereka orangnya sendiri kena batu, ataupun hujan tersebut kena kepada kepala dan sebagainya. Okey. Hujan batu. Wa minhum man akhadhu as-sayhah. Ada di antara mereka yang ditimpakan, iaitulah suara yang keras. Bunyi. Tuan-tuan, bunyi ni kalau ala kadar okey. Sebab itu tuan-tuan, kita pernah dengar orang mati di pusat karaoke. Bunyi muzik tu dok menyebabkan dia punya denyutan jantung dia tu bergerak dengan laju. Akhirnya tersumbat. Kan?
mati di tempat kejadian. Bukan sebab kena bunuh, bukan bertumbuk. Kan? Sedang dengar lagu. Tengok-tengok mati. Maknanya pada tuan-tuan, bunyi ni kalau keterlaluan, bunyi juga boleh menyebabkan orang mati. Sebab itu ada saya tengok tajuk dia situ toleransi video Indonesia. Indonesia sekarang ni dah mula agak reda sedikit. Ekoran daripada menteri dia mengeluarkan kenyataan supaya dia panggil toa, kan, corong mic tersebut, supaya dia kata kita bertoleransi kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi ada seorang agama Kristian dan dia sudah masuk Islam. Sebab dia apa? Dia tertarik dengan toleransi dalam Islam. Jadi dia kata, pernah satu ketika, sebab masa tu dia masih Kristian lagi lah, mak dia sakit. Sakitnya tak boleh tidur. Jadi termasuklah maknya kata dia rasa tak tenteram ataupun ada gangguan dengan bunyi mengaji, bunyi bang, sebab terlalu kuat. Okey. Akhirnya dia jumpa pengerusi masjid. Dia kata, boleh tak saya minta tolong dalam masa 3 hari, tolong perlahankan sedikit bunyi toa tu. Kata pengerusi, kenapa? Mak saya sakit, dia kata. Kan? Dia tak boleh tidur. Boleh tak? Kata kawan tu, boleh. Bukan setakat 3 hari, dia kata. Kan? Seminggu pun boleh. Kata pengerusi tu. Tu nak menjaga hati, orang kata, jiran ni, walaupun dia bukan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas seminggu diperlahankan bunyi di luar, di dalam biasa. Akhirnya orang tua dia sembuh. Bila sembuh, yang anak dia tadi mengucap 2 kalimah syahadah. Betapa indahnya dia kata Islam ni boleh bertolak ansur. Dalam bab-bab tertentu kita boleh bertolak ansur. Yang kadang-kadang baru ni orang tanya saya pun nak jawab pun susah juga. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak tahulah kok tuan, kadang-kadang kita memang berbeza dari segi pandangan ataupun pemikiran kita. Tak tahulah apa pandangan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila orang tanya saya, apa pandangan ustaz, dia kata, rupa-rupanya pilihan raya di Johor baru ni ada satu daripada DUN tu, kan, yang mana kawasan tersebut orang non-Muslim 2% ataupun India lebih kurang gitu. Orang Islam 82%. Kan? Yang bertanding tu adalah beberapa penjuru. Kan? Orang Islam pun ada. Tapi dia kata, yang masalahnya dia kata, apa pandangan ustaz? 82% orang Islam, 2% orang yang bukan Islam. Tapi dia kata, menang yang mewakili orang bukan Islam. Kan? Jadi tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Saya tak naklah ulas tersebut, kan. Nanti orang kata saya pula berpolitik dalam masjid. Tapi itulah keadaan kita. Dalam masa yang sama, saya semalam saya buka saya punya Facebook. Adalah saya jumpa satu artikel. Saya rasa tuan-tuan pun jumpa juga artikel ni. Apa dia kata? Nama Facebook dia tu Osman. Okey. Apa dia kata? Negara India, negara Hindu, pemakaian tudung diharamkan. Tengok. Maknanya tuan-tuan, kalau kita duduk di negara yang bukan Islam, jelas dia kata, tak boleh pakai tudung.
kita di Malaysia, kan, walaupun negara Islam, cuba tuan-tuan tengok tokong kuil banyak tak? Cuba tuan-tuan jumlahkan mana banyak kuil ke banyak masjid. Dan saya rasa kuil di Malaysia dengan kuil di India rasa-rasa banyak lagi di Malaysia, kan? Saya tak pernah pergi India lah, tuan-tuan boleh selidik lah. Dia kata ustaz di India, dia kata kuil lagi jarang-jarang. Kita kat sini dia kata kuil berlampak, dia kata. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Jadi tunggulah, kalau sudah sikap kita sebagai seorang Islam melakukan sesuatu perkara, apa jenis yang Allah marah dengan kita, maka dia akan hantar satu bala ataupun ujian kepada kaum tersebut. Okey. Ini adalah di zaman nabi-nabi yang terdahulu. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada di antara dosa yang mereka lakukan itu, maka Allah hantarkan mereka khasafna bihil arda. Yakni ada yang ditenggelamkan oleh Allah. Kalau sini tenggelamkan dalam bumi, maknanya tanah runtuh lah, ataupun gempa bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan sebahagian mereka ada yang kami tenggelamkan, banjir besar dan sebagainya. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Jangan ada di kalangan kita bahawa mengatakan Allah ni zalim. Eloklah pun dia kata Ramadan ni kita boleh sabkan semula. 2 tahun dah Allah zalim kat kita, tak bagi kita rapat sop katanya. Itu adalah boleh menyebabkan seseorang itu berdosa. Apapun yang Allah timpakan kepada makhluknya, sama ada di zaman kita, zaman Nabi sebelum Rasulullah, Allah tak pernah menzalimi makhluk ataupun hambanya. Malah hamba itulah yang berlaku zalim atas diri mereka sendiri. Allah kata bagian, tapi tak mau buat. Maka bila Allah datangkan bala, sama ada berupa karam di darat, di laut, gempa bumi, banjir, ataupun tanah runtuh, demikian juga bunyi yang kuat, ataupun angin puting beliung dan sebagainya, semuanya adalah untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayat 40 ini dengan perkataan walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jangan salahkan Allah apabila masuk neraka, jangan salahkan Allah bila sakit, jangan salahkan Allah bila mati dalam keadaan tersiksa, tetapi berfikirlah tentang apa yang berlaku kepada makhluk ataupun hamba Allah yang telah lalu, iaitulah akhlak mereka yang buruk yang menyebabkan ditimpakan Allah azab atas mereka. Sebab itu kita sebagai seorang Islam, bahawasanya kata Allah dalam Al-Quran, fasiru fil ardi. Tuan-tuan sekarang ni banyak dah sempadan, malah umrah pun dah boleh dah bebas bila-bila masa, kan? Ada duit, Allah kata fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu, bermusafirlah kamu di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Supaya kita melihat tanda-tanda ataupun kesan-kesan tempat-tempat yang diturunkan oleh Allah bala kepada mereka,
akibat daripada pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks berfikir seperti ini akan melahirkan manusia yang takut berbuat maksiat kepada Allah. Kan? Kalau kamu buat maksiat kepada Allah, tunggulah azab sisanya. Maka manusia akan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu maksiat, apa jenis dosa sekalipun, sama ada dosa itu kecil ataupun besar, sama ada dosa itu nampak seolah-olah dosa pribadi ataupun dosa yang melibatkan masyarakat sejagat. Yang kelima, berfikir mengenai kekurangan diri sendiri. Banyak ayat-ayat yang lain, di antaranya Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Hei manusia, kata Allah, kamu tak boleh fikirkan tentang diri kamu. Kamu hebat sangat, kata Allah. Kan? Dalam berbakti dan taat kepada Allah serta bagaimana menghadap kemurkaan Allah sebab melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah, padahal dia begitu baik kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Tuan-tuan rahimakumullah, selama mana manusia itu masih menyembah Allah, selama itulah Allah sayang kepadanya. Tapi mana-mana manusia yang telah mencari murka Allah, mencari masalah, yakni apa yang Allah suruh ditinggal, apa yang Allah larang itu yang dia buat, tunggulah masa dan ketikanya. Malah ada kajian mendapati tidak akan berlaku kiamat selama mana manusia masih ada yang sembahyang, yakni menyembah Allah. Dunia ini tidak akan berhenti berpusing selama mana manusia masih ada tawaf di Kaabah. Jadi bersyukurlah atau berterima kasihlah mereka-mereka yang tak sedarkan diri melawan perintah Allah. Sebenarnya mereka tumpang keselamatan dan kesejahteraan dengan perbuatan ibadah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang-orang yang sentiasa sembahyang pun dah tak sembahyang, orang yang tawaf di Kaabah pun dah tak mau tawaf, ketika itu lingkuplah dunia. Di dalam Al-Quran Allah sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan bala bencana di laut dan di darat bima kasabat aydin nas. Puncanya apa dia? Adalah tangan-tangan kejahilan ataupun kederhakaan manusia. Lalu kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Apakah kamu, kata Allah kepada manusia ni, mengira atau menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja? Allah kata, oi manusia, kamu ingat aku jadikan kamu atas muka bumi ini berseronok je, kan? Kamu lakukan apa yang kamu suka je, kamu tak taat pun kepada perintah yang aku suruh, kata Allah. Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kamu ingat kamu seronok, kamu ingat kamu akan hidup selama-lamanya. Bukankah kamu tidak berfikir bahawasanya daripada kami datang dan kamu akan kembali kepada kami? Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kali kita sembahyang satu rakaat, sekali rukuk tapi dua kali sujud? Sebab itu orang yang sembahyang duk ingat mati. Sebab itu orang yang sembahyang duk ingat akhirat. Sebab itu orang yang sembahyang dia takut nak buat maksiat kepada Allah. Pasal apa? Kan? 5 kali sehari semalam ataupun 5 waktu sehari semalam, kan? Kalau subuh contohnya, dia sujud 4 kali, kan? Maknanya setiap
satu rakaat 2. Kalau dia asar ataupun zuhur, dia sujud 8 kali. Kalau maghrib, sujud 6 kali. Kalau subuh, sujud 2 kali. Berapa semua? Kan? 2, 17, 35. Betul? 2, kan? Maksudnya, subuh 4, ataupun kali 2 lah. Nah, 2, 4, 4, 12 campur dengan 5, 17. 17 kali 2, 34 lah kan? Nah, tak masuk sembahyang sunat lah. Tidak termasuk sembahyang sunat. Minimum hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang sembahyang, minimum dia sujud ke lantai ataupun ke tanah, kan? Sebanyak 34 kali kan? 17 kali 2, 34. Kan? Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika kita sujud yang pertama setiap rakaat, apa yang kita bayang? Aku dulu berasal daripada sini ya. Kita baca Rabbir pilih warhamni sampai habis, kita sujud lagi. Satu hari aku akan masuk sini jugalah. Setiap kali dia sembahyang, dia ingat bahawasanya tempat dia sujud satu hari, dia akan masuk dalam tersebut. Sebab itu kata Allah, kamu tak ingatkah? Nah, wa annakum ilaina turja'un. Kamu lupa ke bahawasanya satu hari kami akan kembali kepada kamu, kata Allah. Maka orang yang sentiasa ingat bahawa dia akan kembali kepada Allah, dia akan sentiasa berfikir sebanyak mana amal ibadah yang dia akan bawa berjumpa dengan Allah. Dengan cara berfikir seperti ini, akan melahirkan rasa malu, yakni akan menambah rasa takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anda ataupun kita tidak segan-segan menyalahkan diri sendiri dan mencacinya, lalu menjauhi maksiat dengan selalu bertambah mengingatkan ibadah. Okey. Di samping berfikir dengan cara tersebut, hendaklah juga anda ataupun kita berfikir tentang pengetahuan Allah mengenai diri kita. Tak payah nak kelentong. Kan? Allah Ta'ala tahu kita ada di mana. Allah Ta'ala tahu apa rahsia kita. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama-sama kita muhasabah diri. Kalaulah Allah ni jenis pendendam, kalaulah Allah ni jenis tak pengasih, kan? Dia buat maksiat stepek dekat muka. Tak sembahyang stepek, tak sembahyang dia tulis kafir. Tak sembahyang dia tulisan munafik. Penuh badan orang tu. Kan? Orang yang tak sembahyang tu, sekejap je penuh tulisan. Tengok-tengok, bila dia buka baju, penuh tulisan kat badan dia. Kafir, munafik, munafik, kafir, kafir, munafik, munafik, kafir. Tapi pemurahnya Allah masih sentiasa memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk kembali ke pangkal jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kan? Tersirat di hati kita sikit je, Allah tahu. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kan? Urat leher paling hampir dengan kita. Urat leher tak ada boleh mati. Urat leher tersumbat darah boleh stroke, boleh kondem. Begitulah dekatnya manusia dengan kematian. Begitulah dekatnya urat tersebut dengan tubuh badan manusia. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu. Kami, kata Allah, lebih dekat lagi. Jadi kita sentiasa siang, malam, pagi dan petang, sentiasa dalam pemantauan, sentiasa dalam pemilikan Allah Subhanahu wa taala.
Malah lebih jelas lagi Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah, dia Allah sentiasa bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Tuan-tuan, hatta anak kita, hatta bini kita sekalipun, mereka tak boleh sentiasa bersama-sama dengan kita. Ada kalanya kita berjauhan dengan mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam, kemana pun kita lari, walau kita masuk bawah tanah, walau kita terbang di udara, Allah kata ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ta'lamun, maha mengetahui, basir, lagi maha melihat. Allah tahu apa yang kita buat, Allah tahu apa yang kita rancang, Allah tahu apa yang tersembunyi, Allah tahu apa yang zahir. Untuk yang terakhir pagi ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidakkah kamu, kata Allah, memperhatikan bahawasanya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempat. Kalau kita 10, Allah yang ke-11. Dimanapun kita berada, di langit ke di bumi, Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka sama-samalah kita fikir-fikirkan bahawa jangan cuba untuk menipu Allah. Sebenarnya kalau ada orang, aku telah tipu Allah, bukan dia tipu Allah, dia telah menipu dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa berfikir, sama ada berfikir tentang apa yang telah berlaku atau apa yang akan berlaku. Contohnya bagaimana nanti nasib kita dalam kubur, di padang mahsyar. Begitu juga kita kena memikirkan tentang kelemahan diri kita. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan alam sekitar ataupun lingkungan, tetapi kita sendirilah yang sentiasa bermuhasabah diri kita. Seperti mana kata Abu Bakar As-Siddiq, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, kira-kira kalah diri kamu, kata Abu Bakar, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu manusia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, andaikan engkau tangguhkan masa, andaikan engkau undurkan masa, kata orang yang telah meninggal dunia, dia berjanji akan sentiasa berbuat kebaikan, sentiasa akan menapakahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang atau bulan depan kita akan bincangkan pula cara berfikir yang lain. Okey, saya baca yang 3 baris ni ya. Nanti kita sambung muka surat 183. Berfikir seperti ini akan melahirkan perasaan malu kepada Allah jika melakukan perkara yang dilarangnya dan meninggalkan apa yang diperintahkannya. Jadi kita sambung nanti. Dan di antara objek berfikir yang lain adalah berfikir mengenai dunia ini. Kan? Kita nak buat apa dengan dunia ni? Kita menyerah sahaja ke? Kan? Sama ada kita jadikan diri kita hamba kepada dunia, ataupun dunia ini kita jadikan hamba akan dia. Kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita beberapa hari lagi di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita supaya kita dapat beribadah di bulan Ramadan
sihat wal afiat. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apabila nanti menjadi realiti dapat dirapatkan saf lebih rapat daripada yang sekarang. Kita tengah menunggu dia punya perincian dia. Apa maksud rapat saf? Nah, ada yang mengatakan rapat saf ni lebih rapat daripada yang sekarang. Tapi bukan rapat macam dulu. Maknanya masih lagi bawa sejadah, masih lagi SOP masih macam biasa. Cuma dirapatkan saf tersebut katanya boleh bercantum sajadah. Jadi kalau ada orang tak nak rapat sikit dengan dia, beli sajadah yang besar tu. Kan? Bila sajadah dia besar, sajadah kawan betul mahal, luahlah dia duduk kan. Jadi kalau tuan-tuan bawa sajadah yang jenis muka aja, tak lagi memang orang letak pula sajadah bercantum ni lah, bahulah. Kan? Walau apapun, kita berdoa kepada Allah dengan rapatnya saf tersebut tidak menjadikan kluster ataupun jangkitan yang menyebabkan masjid dan surau ataupun menyebabkan dikuasakan semula, dijarakkan balik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mula daripada 1 April ini, khususnya di negeri Perak, umumnya di seluruh negara ataupun seluruh dunia, bahwasanya kita dapat melakukan sembahyang seperti mana yang lazim 3 tahun sebelum ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' khususan min virus corona wa mikron wa ma yata'allaqu bihima bi qudratika wa iradatika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.